Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita mulakan majlis kita dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sesungguhnya insan berada dalam keadaan kerugian, melainkan mereka yang beramal soleh, mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang beramal soleh, mereka yang sentiasa berpesan kepada kebenaran, dan mereka yang sentiasa berpesan kepada kesabaran. Sadaqallahu azim. Yang dihormati sahabat-sahabat ahli jemaah, pertama-tama dan selamanya marilah sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah masih lagi terus memberikan kita nikmat, masih lagi memberikan nikmat-nikmat kehidupan, sama seperti nikmat-nikmat yang sebelumnya. Dan mungkin hari ini ada nikmat yang Allah tambahkan lagi berbanding dengan bulan lepas, tahun lepas, semalam, minggu lepas. Allah tambahkan nikmat, alhamdulillah. Dan ada juga nikmat yang semalam kita ada, hari ini tak ada. Minggu lepas ada, bulan lepas ada, tahun lepas ada, 10 tahun dulu ada nikmat tu. Tapi sekarang Allah tarik nikmat pun alhamdulillah. Ala kulli hal, kita sekarang ini sedar tak sedar kita berada di awal bulan, satu bulan yang bila datang je bulan ini, para sahabat Nabi SAW sangat-sangatlah suka. Baik Nabi, sahabat Nabi, isteri-isteri Nabi, tabi'in, sehinggalah zaman sekarang ini khulafa, sehingga zaman sekarang ini alim ulama, ahli abid. Bila datang bulan Rajab ini, petanda masuk akan datang suatu bulan yang padanya pelbagai fadail. Sehingga kan Nabi SAW bila masuk bulan Rajab, Nabi ajak satu doa. Kan selalu kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi ajak bila masuk satu bulan yang namanya bulan Rajab. Tahu tak bulan ni bulan Rajab? Berapa Rajab? Satu Rajab, Ustaz. Alamat dah tu 10 dah. Lapan ke 9? Sudah Ustaz Hussein ni. Ala kulli hal, kita masih lagi berada di awal bulan Rajab. Nabi ajar bila masuk bulan Rajab, yang namanya bulan Rajab, banyakkan doa. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab. Wa fi Sya'ban, dan berkati kami juga pada bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ya Allah pada suatu bulan yang namanya bulan Ramadan. Ya ke Ustaz, nak bulan puasa dah kita ni Ustaz? Rasa macam raya tu baru sangat.
Rasa macam baru 3-4 bulan lepas beli baju anak-anak, baju raya. Kena beli pula dah. Ni dah start dah. Orang yang buka butik pakaian-pakaian, jenis-jenis orang yang nak tempah baju awal tu, dah start dah. Dah beli buku log dah, nak catat. Sedar tak sedar, nak tak nak, hari makin hari, bulan makin bulan, pusingan tahun makin tahun. Bulan Ramadan, lepas bulan Ramadan, bulan Syawal, kemudian Zulkaidah, kemudian Zulhijjah, habis tahun pula, tahun depan pula, begitulah kehidupan manusia. Maka kita bersyukur pada Allah, kerana apa? Bulan Rejab lepas, tahun lepas Allah beri kesempatan. Usia aku umur 30 tahun waktu tu. Tahun ni Rejab yang ke-31. Alhamdulillah. Allah berikan kita nikmat, bukan setakat Allah berikan kita nikmat-nikmat yang besar, tapi Allah beri selingan kepada kita nikmat-nikmat mengecapi bulan-bulan yang padanya kelebihan terlalu banyak. Bulan Rejab, bulan Syaban, banyakkan doa. Wa balighna Ramadan. 2-3 hari ni sibuk kalau tengok Facebook, tengok WhatsApp. Kadang-kadang tak sempat-sempat nak baca WhatsApp. Dalam grupnya, tengok Facebooknya, tengok beritanya, Malaysia kini. Yang orang kata Malaysia kini banyak yang tak percaya daripada percaya. Tengok jugalah. Habislah, parlimen tutup dah lah. Parlimen Selingan sebelum masuk. 2 hari lepas saya tengok status FB kawan saya, satu batch ketika belajar dulu. Tengok status dia ni memang kalau bercakap memang full-batang kelebihan dia. Statistik yang dikeluarkan 80% remaja yang masih bertitle pelajar di sekolah menengah, 80% daripada pelajar memiliki gadget. Gadget ni maknanya handset. Handset. Daripada 80%, 93% yang memiliki di dalam gadgetnya video porno. Sudah, Alhamdulillah Ustaz, anak saya tak ada sekolah menengah Ustaz. Yang ada darjah 5, darjah 4. Ada handset tak? Ada. 80% daripada remaja yang masih bersekolah menengah, 80% daripada mereka memiliki gadget. Terutama yang gadget yang ada internet, ada macam-macam. 93% daripada yang 80% tadi memiliki video porno di dalamnya. Allahu Akbar. 37 daripada 92 dah melunaskan apa yang ditonton daripada video porno tersebut, melunaskan sesama sebilik darjah. Kawan-kawan sekolah lunaskan apa yang dia tengok tu, dia buat pula. 37% daripada 92-93% ni dah buat dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, ya ke Ustaz? Tak ada lah Ustaz. Tak ada zaman kita. Zaman kita internet tak ada. Nak buat dosa, nak. Zaman saya Alhamdulillah, zaman 90-an, gadget ni tak ada lagi. Maka saya terlepas daripada fitnah tu. Alhamdulillah. Zaman anak kita ni zaman milenium ni, zaman alaf 2010 ke atas ni. Allah, 2010 tu tak kritikal sangat. Sekarang ni umur budak 5 tahun lagi hebat. Siap ajar kita mula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fitan, ini akhir zaman. Saya arti fitan. Akan datang suatu zaman yang padanya penuh dengan fitnah. Ni salah satu dia, fitnah. Sampai kita ni, Tok Imam masjid pun kadang-kadang bagi anak, bagi cucu birthday. Tanya anak, nak apa birthday, nak hadiah apa? Saya nak
Tab Galaxy yang keberapa dah sekarang ni? Kecil sikit. Apa? iPhone 6. Okey, boleh lah. Setahun sekali. Apa ada kisah? Hakikatnya itu merupakan fitan akhir zaman. Dan ada kala kita ni kadang-kadang bukan orang jauh lah, kadang-kadang yang rapat dengan kita ni pun kita tengok. Kadang-kadang kita memberikan itu sebagai inisiatif nak bagi anak senyap. Kita nak buat kerja susah, belikan gadget canggih bagi anak. Kau duduk diam-diam, aku nak pergi semayang kejap, kau duduk diam-diam. Dan kadang-kadang pergi masjid pun nak bagi anak, okey, bagus dah, ayah bawa anak pergi masjid naik motor, bagus dah. Umur dah jadi 1, dah jadi 2, umur 7 tahun, 8 tahun, duduk diam-diam. Belakang ni jangan bising, pinjam handphone-nya. Bagilah. Nah, duduk senyap-senyap. Hari pertama, bulan pertama, bulan kedua dia bagi handset dia. Last, senang. Pergi kedai handphone, beli. Kau nak yang mana? Ni, ambil. Dalam masa yang sama itu merupakan fitan akhir zaman. Sayati fitan, akan datang fitnah akhir zaman tu. Merupakan salah satu senjata daripada orang Yahudi. Saya ulang balik sekali lagi, statistik yang dikeluarkan, 80% daripada remaja yang masih bersekolah menengah memiliki gadget canggih, dan 92-93% memiliki video porno di dalam gadget mereka, dan 37 daripadanya dah melunaskan apa yang ditonton daripada video porno. Na'udzubillah. Anak kita kecil lagi, Allah. Sekarang ni ujiannya begitu. 10 tahun anak kita baru umur berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun akan datang, makin banyak fitan. Tu semalam tu. Semalam. Bukan semalam ni, banyak dah. Kadang-kadang bukan geram. Kita tahu dah realiti masyarakat, terutamanya Melayu Islam, begitu dah. Bukan marah ni tak marah. Ni bukan marah. Ni ustaz ni lain macam, selain sebelum ni tak ada semangat lebih ni. Bukan marah ni, bukan marah ni. Kita nak cerita yang semalam. Alhamdulillah, sujud syukur kita. Kerana apa? Suatu enakmen undang-undang syariah dapat dibentangkan di sebuah parlimen yang keseluruhannya, majoritinya Melayu Islam. Walaupun tak keseluruhannya, tetapi di dalamnya boleh dikatakan majoriti Islam. Alhamdulillah, ini suatu kejayaan yang besar, yang mesti kita rasa bersyukur. Ini salah satu nikmat, walaupun belum lagi benda itu dilaksanakan, tapi itu antara suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu pun masih lagi. Kalau kita tengok balik, kita punya undang-undang mahkamah syariah merupakan dia punya paling tinggi hukumannya adalah paling rendah di mahkamah sivil. Mahkamah sivil buat benda kecil sikit pun, undang-undang ribuan ringgit kena denda. Kita habis kuat 5,000. Meliwat, tak bagi nafkah dekat anak, apa lagi, habis kuat 5,000. 5,000 tu tahun 90, 80-an tu. Sekarang setakat 5,000 dah. Boleh hal buat tiap-tiap hari Ustaz. Gaji sebulan berapa? 30k. Apa ada kisah orang kaya sebulan sekali berhalwat? Apa kisah? Nak tangkap tangkap. Sebulan sekali RM5,000 je paling tinggi. Jadi kita kena sentiasa bersyukur kerana Allah bagi suatu nikmat walaupun belum lagi, tapi ada usaha mereka-mereka yang berusaha. Kita doakan mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan kepada mereka suatu hari nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan kita menemui kemenangan Islam yang tidak lain dan tidak bukan untuk generasi Islam akan datang. Kita risau anak-anak kita sekarang ni tak ada suatu enakmen yang menakutkan mereka. Nak takut apa? Boleh berdating,
Kita kat sini pun paling dekat Nasi biru kan. Saya bersembang dengan geng-geng sini. Mula-mula saya masuk sini sembang, Ustaz, dulu Alhamdulillah Ustaz sekarang ni dah ada restoran. Sebelum ada restoran, situlah tempatnya Ustaz, kan? Ada 2-3 orang yang datang sembang. Kita sembang-sembang, lepas kuliah makan sembang. Alhamdulillah Ustaz, ada restoran tu makna ada kebaikan. Walaupun makin jam jalan, tak apalah Ustaz. Yang penting tempat tu bukan lagi tempat sarang-sarang sek-sek kutu ni. Allah, na'udzubillah min zalik. Tak ada suatu elemen yang menakutkan anak-anak muda ni daripada melakukan kejahatan, melakukan maksiat. Jadi itu salah satu tujuan. Dengar sampai 100,000, maksimum sampai 100,000. Kena denda. Agak-agak awak nak berkhalwat tak? Berkhalwat 50,000. Agak-agak ada orang nak berkhalwat? Tak ada dah lah. Kalau ada pun sikit sangat. Kesalahan apa? Kesalahan berdua-duaan. Kesalahan apa lagi? Kesalahan tak beri nafkah kepada anak isteri. Sampai kena denda ratusan ribu, sebatan sehingga 100 sebatan. Tak takut lagi. Tapi sebab tak boleh duduk dalam bilik, sebab di khalayak ramai. Kita niat nak mendidik, bukan niat nak menyesa, niat nak mendidik. Agak-agak lah orang nak buat penzinaan, nak buat khalwat, dengar sampai 100,000, 100 hutan, agak-agak nak lah. Nak, tapi fikir banyak kali. Baik aku kahwin, habis kuat 20,000 habis. Belanja majlis, hantaran 10,000, 20,000 habis. Ni 100,000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan mereka yang sentiasa memperjuangkan hak-hak Islam. Islam kena sentiasa tinggi, dia bukan paling rendah di antara yang lain-lain. Baik, kita sambung hadis. Hadis yang keempat. Betul ke hadis yang keempat? Betul Hadis yang keempat, kata Nabi SAW daripada sahabat An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yakbidul ilman intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hadis ni rasa macam dah baca. Hadis keempat. Minggu yang itu hari yang keempat ke ni yang keempat? Ni yang keempat. Daripada sahabat Nabi SAW yang namanya Abdullah bin Amr bin As. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW. Beliau ni sahabat Nabi ni, dia kata dia pernah dengar Nabi bercakap, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ataupun menghilangkan ilmu dengan sekaligus. Allah ni akan datang satu zaman, ni antara tanda-tanda penghujung zaman. Ini antara Nabi sebut ni antara tanda-tanda akan berlakunya hari kiamat, iaitu penghujung zaman, akhir zaman. Kata Nabi, akan datang satu zaman yang Allah akan mencabut ilmu dia, ilmu Allah ni. Kalau mekanik, apa lagi, doktor, itu ada. Yang ilmu Allah ni maksudnya lebih kepada ilmu-ilmu yang kita belajar, ilmu agama ni, ilmu din, ilmu yang mengenal Allah, ilmu yang mengenal tauhid, fiqah dan sebagainya, hukum hakam berkaitan dengan kehidupan. Allah kata, Nabi kata, Allah akan menghilangkan, mencabut daripada muka bumi ni. Macam mana gayanya? Sekaligus daripada manusia. Tetapi bukan nak cerita Allah cabut, Allah ambil ilmu ni. Macam kita nampak, apa benda yang terbang tu? Kan dulu waktu kecil-kecil, orang kata Al-Quran, buku-buku agama ni akan hilang tulisan, kan? Al-Quran hilang, tulisan-tulisan buku-buku agama hilang. Bukan. Yang dimaksudkan oleh hadis ni,
Allah kata, Nabi kata pula, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu, Allah menghilangkan ilmu di muka bumi ni bukan dengan Allah ambil ilmu tu. Bukan dengan Allah hilangkan ilmu tu, tak. Tapi dengan Allah mematikan orang yang memiliki ilmu. Ilmu ni kan tak dapat diwarisi. Ayah siapa? Masya Allah, ayah ni namanya Tok Guru, ayah ni namanya Pak Kiai, ayah ni namanya alim ulama. Anak ular dalam semak. Ayah, Masya Allah, hebat ayah dia, Tok Guru sana, Tok Guru. Orang panggil merata. Tapi anak Allah, jangan disebut lah, kesian dekat Tok Guru tu. Kan ada kan? Maka kata Nabi SAW, satu zaman nanti Allah akan cabut ilmu, Allah akan menghilangkan ilmu ni daripada muka bumi, bukan dengan Allah ambil ilmu tu, tapi dengan Allah mematikan orang-orang yang memiliki ilmu, yang mereka yang bergelar alim ulama. Hari ni kita tengok, betul lah hadis ni cakap. Hari ni kita tengok, daerah luar lah, Malaysia kita ni dulu ramai tok-tok guru pondok, ramai alim-alim ulama yang muktabar, sehingga kan buku-bukunya dijadikan rujukan. Bukan setakat rujukan di sekolah dia je, bahkan di peringkat universiti, di peringkat international, buku-bukunya menjadi rujukan. Tapi sekarang cuba tengok, kita di Malaysia berapa orang je lagi tinggal alim ulama? Berapa orang je? Ustaz ramai, yang alim ulama je tak ramai. Ustaz ramai, ustaz tak semestinya alim ulama, tapi alim ulama mesti dia ustaz. Ustaz ramai. Kan dulu sibuk Ustaz Casanova, 12 isteri. Ada lagi hebat daripada tu. Sini ada paling ramai berapa orang sini? Ji berapa orang je? Seorang je. Ustaz Casanova tua sikit daripada saya je, 30-an. Saya baru nak masuk 3, dia dah 30-an, 35, 34, lebih kurang macam tu. Isteri 12. Kahwin cerai, duduk semula, masuk mahkamah, kena tangkap, masuk mahkamah. Paling tinggi tu RM5,000 je. Aku pun nak buat kesalahan RM5,000 je. Tak nak lah, minta jauh daripada Allah. Tapi maknanya kalau orang tak fikir dosa, siapa-siapa boleh buat. Bukan setakat 12, 20 orang pun mahkamah paling tinggi RM5,000 je boleh bayar. Ustaz juga, ustaz ramai sana. Tapi dalam ustaz ni ada mereka yang bukan setakat ustaz, naik pangkat alim ulama juga. Kata Nabi SAW, ada mereka yang bergelar alim ulama, tapi ulama ulama yang jahat. Mereka menggunakan ilmu yang ada pada mereka menentang Islam juga, menggunakan ilmu yang ada. Itu kadang-kadang sekarang ni kita tengok, alim ulama, Tok Guru tu, doktor, PhD, tapi kenapa mereka tidak bersama-sama memperjuangkan agama Islam? Bahkan mereka dengan adanya pangkat doktor, mereka yang adanya pangkat ustaz, dengan ilmu yang mereka ada, mereka mengeluarkan hujah-hujah yang tak sepatutnya digunakan pada situasi itu. Wallahu a'lam. Jadi kata Nabi SAW, Allah akan menghilangkan ilmu dengan Allah mematikan golongan yang memiliki ilmu, iaitu alim ulama. Maka apabila alim ulama sudah tiada, kata Nabi SAW, bila golongan alim ulama ni dah tak ada di atas muka bumi ni, orang-orang alim ni tak ada dah, habis dah. Maka orang ramai akan memilih orang yang jahil sebagai pemimpin. Tak ada. Orang alim ni dah tak ada dah. Sekarang ni pun ada orang alim tak ikut. Sekarang ni pun yang kita tengok realiti, lepas 1400 tahun Nabi wafat ni, hadis ni datang 1400 tahun dulu lebih. Sekarang ada lagi, alhamdulillah, sungguh pun dah kurang alim ulama di tanah air kita. Ada lagi yang ada ni pun tidak diangkat sebagai pemimpin mereka.
Dan ada yang tidak mengiktiraf itu sebagai pemimpin. Allahu Akbar. Maka kata Nabi SAW, bila dah tak ada alim ulama ni, mereka akan pilih orang yang jahil jadi pemimpin jahil. Khusus dia cerita bab strategi ekonomi pandai, bab nak naikkan harga barang, harga minyak pandai. Tapi bab ulama, bab pendidikan agama, bab hukum hakam berkaitan dengan agama, tak tahu, jahil. Jahil. Ini khusus kepada jahil bab ilmu din. Ilmu ekonomi dah hebat, tapi ekonomi juga kena berterah kepada, kena berlandaskan kepada Islam, ilmu Islam. Ekonomi, apa lagi, pendidikan, perubatan, itu semua kepada kena berlandaskan kepada syariat Islam. Itu kadang-kadang masuk dalam perbahasan ikut apa sahaja bidang yang ada sekarang ni. Kadang-kadang kita tengok khususnya doktor kan. Sini ada doktor ke? Dah, kalau ada doktor tak jadi nak cakap. Cakap jugalah. Ada pun kena cakap juga. Kadang-kadang ada pernah sekali ahli jemaah kuliah muslimat, mereka tanya sebelum ni, kita tahu dah orang rumah kita pun perempuan juga, bukan lelaki, orang rumah perempuan, dan bersalin juga, 2 orang dah anak, bersalin juga. Cerita. Kemudian bila kuliah muslimat, orang tanya pula, Ustaz, macam mana Ustaz, kami ni jaga dah aurat Ustaz, perempuan lah, kami ni jaga dah aurat Ustaz, sampai hospital dia bokilkan kami dah. Aib ke? Tak aib ke? Aib ke? Tak Semua ada isteri kan? Tak ada isteri pun akan ada isteri. Yang belum beranak pun insya-Allah akan beranak salih. Kami ni Ustaz, jaga dah kami Ustaz. Kami kalau kat luar Ustaz, masya-Allah Ustaz, kami jaga semua Ustaz. Seurat rambut pun kami jaga Ustaz. Sampai hospital Ustaz, terutama hospital-hospital yang ditempatkan pelajar-pelajar praktikal Ustaz, apa hukumnya Ustaz? Kami ni kalau kami larat, kami sepak lah. Emosi juga yang bertanya. Tapi tak adalah cakap perkataan sepak. Dia cakap kami lawan juga Ustaz. Yang sepak tu Ustaz Hussein yang nambah. Kalau kami kuat Ustaz, kami lawan juga Ustaz. Tapi ni tak terdaya, nak tarik baju turun bawah, tak terdaya Ustaz, tak terdaya. Lepas tu Ustaz, yang keliling kami tu dekat 10 orang Ustaz, tengok kami yang seorang ni, apa ke hai Ustaz, malu kami Ustaz. Yang tanya tu muncul makcik, dia pengalaman dia dulu. Makcik pun dalam 40-an, 50-an, masuk awal 50. Macam mana Ustaz, apa hukum Ustaz? Kita dah sedaya upaya ni, kita cerita orang yang pesakit ni dulu. Itu kalau beranak normal. Kalau operation ni ayam. Bukan nak cakap orang perempuan tu ayam tak. Ayam kita pergi kat pasar segar tu kan, ayam seekor tu dibogilkan tu. Macam tu lah. Kadang-kadang kita dengar orang perempuan intake ni, kita kadang-kadang kesian. Tu kadang-kadang doktor pun dia ada, saya setuju ada cadangan usul pengajian perubatan dimasukkan dengan unsur-unsur Islam. Saya amat setuju. Kadang-kadang kita tengok TV, kadang-kadang kita dengar orang cerita ni dengan kita tengok TV ni, betul ke tengok dalam TV tempat bedah tu dia tutup tempat bedah je? Tak Ustaz, ya Ustaz, saya separuh sedar Ustaz. Operation atas ada cermin katanya kan. Siapa yang masuk bilik operation? Tak ada cermin. Memang tak, kami ni sampai tak ada malu nak tengok diri kami. Jadi perubatan pun dia kena ada had-had. Sekarang ni ada hospital-hospital yang membenarkan. Kan orang sekarang ni dia jual pula seluar yang jenis pakai seluar, dia buka betul-betul tempat bersalin je. Ada kan? Seluar bersalin, betul-betul buka seluar je. Ada hospital yang tak benarkan. Sebab apa? Mengganggu kerja-kerja mereka.
Tapi kita tengok, kita kadang-kadang mula-mula dengar tak percaya. Sebab tengok dalam TV, yang tempat operation tu jadi buka, lain semua ditutup, kan? Ini kalau 2-3 orang tak apa, ini dekat 10 orang dengan doktor praktikal, dengan pelajar-pelajar siap tergelak-gelak lagi. Apa yang digelak tak tahu. Kami tengah sakit ni ustaz, ada pula praktikal dia umur 20-an ni, lelaki, dok gelak-gelak pula dia tengok apa benda yang lawak ya. Tapi nasihatkan isteri kita, kalau kalau kita boleh bercakap, minta doktor perempuan. Saya anak pertama hospital Sungai Buloh, lelaki, hospital Selayang saya jumpa. Apa ada pengalaman dah, kita tak ada pengalaman. Isteri dalam Bantan pun tak ada pengalaman, berani jaga juga. Hospital pertama kita tak ada pengalaman, jadi kita tak tahu situasi. Jadi doktor lelaki, yelah. Kemudian anak kedua dia orang kata pergilah hospital Selayang. Okay, pergi hospital Selayang. Kita request, saya nak doktor perempuan, ada tak? Ada. Alhamdulillah. Lepas tu saya nak buat permintaan sangat-sangat, kalau boleh isteri saya tak benarkan kalau ada pelajar-pelajar praktikal. Kalau nak pelajar praktikal, minta izin dulu. Oh siap, kita cerita. Seorang Melayu, seorang India. Tapi India ni dia dah faham dah. Orang Melayu Islam mungkin macam ni. Kita cakap, kita ada hak sepatutnya kalau nak masuk pelajar praktikal, kena tanya kita dulu. Kita tuan dia. Sungguh pun itu isteri ni, tuan dia, big boss, kena tanya dulu. Tanya dulu. Okey, dia pun setuju. Alhamdulillah. Waktu sambut anak kedua, 2 orang je, dua perempuan yang sambut. Alhamdulillah. Kita kena cakap isteri kita. Ni isteri kita sakit, orang duk tonton, alah, cakap apa kepala dengar. Jadi ada, bukan semua tempat macam tu. Ada doktor-doktor yang padanya ada nilai-nilai Islam. Maka mereka menjaga batasan aurat. Operation kaki, janganlah sampai perut semua nak pergi tengok, kaki-kaki je lah. Operation kat mana? Operation kat perut, janganlah kaki sampai ke tangan semua kau nak tengok. Buat apa? Nak mudah kerja, jangan jadi ni lah. Jadi kalau ada kawan-kawan doktor, kena pesan, orang kena jaga sungguh pun tu kerja. Kerja yang ni kena jaga batasan-batasan aurat. Tapi secara keseluruhannya, hukum bagi orang yang dah jaga aurat tapi buat orang lain yang buat ke atas diri kita dengan kita tak terdaya dan kita tak mampu nak bagi tahu, terlepas daripada dosa. Habis ya? Terlepas daripada dosa. Tapi orang buat tu, kalau kata betul dia buat untuk kerja, tak ada masalah. Tapi dia buat untuk memudahkan kerja dia, maka tanggunglah dia dosa di hadapan Allah. Maka apabila kata Nabi SAW, maka apabila pemimpin jahil itu ditanya, bila alim ulama dah tak ada dah, maka mereka melantik orang jahil jadi pemimpin. Dan apabila pemimpin yang daripada kalangan orang jahil ni ditanya, kita semua ni tanya pemimpin-pemimpin kita, pemimpin yang jahil, maka mereka akan mengeluarkan hukum hakam, berfatwa dengan tanpa ilmu pengetahuan. Tak ada ilmu pengetahuan, lebih pada logik akal. Lalu kata Nabi SAW, pemimpin yang kita lantik daripada kalangan orang jahil ni, bukan setakat dia nak cakap, mengeluarkan sesuatu keputusan tanpa ilmu pengetahuan, tapi mereka ini fadallu wa adallu, mereka ini sesat bahkan menyesatkan. Sesat bahkan menyesatkan. Tengok, ni antara benda yang Nabi sebut. Dan hari ini ada sedikit bibit-bibit daripada hadis ni. Maka kita tengok, kita berwaspada dengan hadis ni. Seterusnya hadis yang kelima. Saya dah masuk 3 minggu, 2 minggu lebih lah.
saya berpindah. Asal sebelum ni dia duduk di Kampung Setia. Kemudian alhamdulillah ada orang ketua kampung di Kampung Kuantan, Klip, Kuala Selangor lah, belum masuk Kuala Selangor. Dia mewakafkan tanah hampir 2 ekar untuk diusahakan tahfiz. Dan saya cita-cita untuk membuka suatu tahfiz, sebuah kompleks tahfiz yang sekarang ni dalam proses tu kadang lebih kepada tengah buat ziarah mahabbah di antara tahfiz-tahfiz. Sekarang ni kita dah ada tahfiz sains. Tahfiz sains banyak dah, alhamdulillah. Dan pengalaman saya menguruskan tahfiz 3 tahun. Realiti masyarakat kita isyarat. Realiti masyarakat kita tahfiz 90% ke atas lah. Kalau kata tahun ni 20 orang pelajar yang masuk, boleh dikatakan 10 ke 15 orang yang menjadikan pusat-pusat tahfiz ni sebagai last option, pilihan terakhir. Sekolah sains dah tak dapat, asrama penuh dah tak dapat, sekolah menengah agama tak dapat, kemudian tak ada option lain. Ataupun UPSR, teruknya, mana lagi nak hantar anak kita ni? Kalau letak rumah, duduk dekat sisi. Kalau letak rumah, baik pergi hantar tahfiz. Jadi 3 tahun pengalaman saya menguruskan pengurusan, ambil pelajar, keluarkan pelajar, buat jadual. Memang kita punya yang ada setakat ni, sepanjang saya menguruskan tahfiz 3 tahun ni, memang penerimaan pelajar punya begitu. Pilihan terakhir. Dan tahun lepas ada seorang pelajar UPSR 5A yang hantar tahfiz. Kita tanya, ni pilihan yang keberapa? Dia kata ini pilihan yang pertama dan dijadikan pilihan yang utama. Mak dia, kenapa tak hantar sekolah-sekolah asrama penuh? Kan ada ditaja apa semua, pengajian, ada akademik. Tak nak Ustaz, saya nak jadikan anak saya ni tahfiz. Itulah kali pertama rasa semangat. Ya kan Ustaz, tolong terima anak saya Ustaz. Anak saya ni akademik dah tak boleh pergi dah Ustaz. Ustaz, tolong Ustaz, anak saya ni Ustaz, asal jadi orang je Ustaz. Duduk rumah ni, Allah Akbar, sekejap sana, sekejap sini, sekejap sana, sekejap, pantang cuti Ustaz. Dalam hati, kau ingat ni pusat pemilihan. Dalam hati lah, tak cakap. Dalam hati yang bercakap. Jadi sekarang ni saya tengah buat proposal lengkap, tengah siapkan, belum siap lagi, ke arah untuk membina suatu kompleks tahfiz kemahiran. Sebab 3 tahun kita menerima, kita ada target. Kita target sehari paling kurang hantar semuka. Standard tahfiz sehari semuka hafalan. Tapi yang datang tu Masya Allah, setengah muka pun tak boleh nak hantar. Yelah yang hantar, Ustaz tolonglah terima anak saya Ustaz ni, UPSR berapa? 5E. Allah, kita pun rasa ihsan, niat untuk membantu, kita terima. Yang penting akhlaknya bagus dan dia ada potensi untuk kita mendidik, kita ambil. UPSR ada E ke tak ada E ke, ada A ke tak ada A ke, asal boleh mengaji, kita ambil. Dan saya sekarang ni tengah buat satu proposal, insyaAllah doakan saya, untuk saya hantar ke JAIS, untuk saya hantar ke company-company untuk meminta tanjaan untuk menyiapkan sebuah kompleks fasiliti yang melengkapi dengan bilik-bilik kemahiran, antaranya mekanik, kemudian menjahit, memasak, kemudian lebih kepada pertanian. Itu cadangan. Peringkat awal ni dalam proposal kita lebih kepada basic. Yang penting kita nak cuba bina tapak. Jarang kita dengar tahfiz kemahiran. Sebab melalui pengalaman saya, biar pelajar tu keluar ada something, maknanya sekurang-kurangnya akademik dia tak boleh pergi, dia ada ilmu-ilmu untuk
untuk dunia juga, dunia dapat, akhirat dapat, insya-Allah. Jadi sekarang ni saya dah tadi pun datang daripada Kuala Selangor, nak test power naik motor. Datang naik motor ni, balik ni tak tahu pula. Datang naik motor, motor Eco S WSK, bukan Superbike, Eco je. Naik setengah jam dekat 45 minit juga naik atas highway Lantam. Jadi doakan bulan ni dah start dah, pelajar masuk. Alhamdulillah, ada lebih kurang 40 orang lebih. Alhamdulillah, kami target lebih kurang 100 orang pelajar. InsyaAllah tahun 2015, tahun 2018, doakan kami proposal itu siap untuk kami hantar ke company-company dan juga terutamanya dengan JAIS untuk minta bantuan menyiapkan fasiliti lebih kepada nak membina syakhsiah pelajar ni seiring dengan tuntutan duniawi, insya-Allah. Jadi insya-Allah saya cukup sekadar tu. Jadi macam minggu lepas saya tak datang kan, 2 minggu lepas kan saya tak datang. Tu antaranya sebab pagi hingga ke petang ada program dengan ibu bapa, buat sesi dialog penerangan dengan ibu bapa berkaitan dengan kita punya visi misi ada tujuan ni. Tadi pun ada persiapan penerimaan pelajar baru hari ni. Dan ke tak dan. Dah fikir. Kan tak dan kesian janji. Tak boleh dah janji orang. Tadi habis pukul 6, siap-siap 6.30, 6.45 tolak daripada sana sampai ni. Alhamdulillah. Sampai dengan sama. Doakan mudah-mudahan pengurusan cita-cita kami, cita-cita saya dan kita semualah untuk melihat anak-anak generasi akan datang bukan setakat mahir dalam ilmu agama, bahkan ilmu duniawi juga dapat dikuasai, insya-Allah. Itu cita-cita je, insya-Allah. Mudah-mudahan rasa cukup sekadar tu, satu hati je malam ni, minta maaf, insya-Allah. Jadi insya-Allah akan datang kita sambung lagi hadis yang kelima, insya-Allah. Rasa cukup sekadar tu. Mudah-mudahan masa yang kita luangkan ini, ilmu yang kita pelajari pada malam ini, mudah-mudahan menjadi nilai tambah untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla kelak, insya-Allah. Kita cukup sekadar tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.